Assalamualaikum, nama saya Aida Sofia binti Zarisha dari kelas SR 113-2D2. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Adam Aida Luqman bin Surazi, Isha Sazlana binti Nur Hanizan, Nur Faika binti Marazi, Nuri Edina binti Zaini, dan Syariza Erika binti Hisham. Kami akan membentangkan tajuk isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Kita mulakan dengan pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat digital? Masyarakat digital ialah hubungan antara manusia yang terjalin melalui teknologi dan jaringan internet dan media platform menerusi pelbagai aplikasi, antaranya seperti WhatsApp, Google Meet, Instagram, Telegram dan sebagainya. Pembelajaran dalam pendidikan melalui atas talian merupakan proses di mana seseorang dapat mengubah sikap dan kelakuan mereka untuk terus berkembang serta mampu menggunakan segala ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri, khasnya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Proses pembelajaran sewaktu pandemik COVID-19 telah dipengaruhi dengan perkembangan teknologi dan norma baharu dalam masyarakat digital dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, Google Slide, Facebook dan lain-lain. Seterusnya, isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital. Kajian mendapati bahawa isu pendidikan dalam masyarakat digital paling utama ialah sumber liputan internet atau Wi-Fi yang rendah di institusi pendidikan menjadi salah satu perkara yang perlu diberi penekanan kerana Wi-Fi ialah fasiliti yang paling utama diperlukan oleh pelajar sewaktu pengajian. Sebagai contoh, kita sebagai warga UiTM masih meneruskan pembelajaran secara online ODL dan perlu menggunakan Wi-Fi yang kuat di kolej kediaman masing-masing untuk keselesaan dan pembelajaran. Kita boleh lihat pada salah sebuah universiti awam telah membuktikan bahawa di universiti tersebut mempunyai liputan internet yang lemah dan hal ini memerlukan pihak yang bertanggungjawab sewajarnya melakukan sesuatu untuk penambahbaikan lagi. Pelajar akan merasa kurang selesa dan tidak bersemangat untuk belajar sekiranya tiada capaian internet yang memuaskan. Seterusnya, beralih kepada latar belakang. Menurut ajar Perdia, masyarakat digital adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah rangkaian mikroelektronik berdasarkan teknologi maklumat dan komunikasi digital. Kewujudan teknologi digital adalah bertujuan untuk menguji kecekapan dan produktiviti manusia. Sebagai contoh, teknologi digital paling popular yang kita gunakan pada setiap hari adalah telefon pintar dan komputer riba. Tidak dinafikan bahawa kewujudan kedua-dua alat ini menulis boleh menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih baik daripada menulis tangan atas kertas. Selain itu, menurut Wikipedia, teknologi sering dikait rapat dengan reka bentuk dan gadget yang menggunakan prinsip dan proses sains terkini. Walau bagaimanapun, reka bentuk lama seperti tayang masih menunjukkan teknologi terdahulu juga turut dipakai pada masa kini. Seterusnya, maksud teknologi yang kedua yang sering digunakan dalam bidang ekonomi ialah di mana teknologi dilihat sebagai tahap pengetahuan semasa tentang penggabungan sumber untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Ini berkait rapat dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat tahun demi tahun. Sebagai contoh, perkembangan teknologi akan berubah dan semakin berkembang selaras dengan pengetahuan teknikal dan pengetahuan yang semakin meluas. Seterusnya, pada 27 Januari 2019, Sinar Harian telah melaporkan bahawa Malaysia telah diiktiraf sebagai salah satu sebuah negara yang mempunyai tahap persaingan yang baik dalam bidang pendidikan dari 141 buah negara di seluruh dunia pada tahun 2018 di Malaysia. Malaysia juga digelar sebagai sebuah negara yang mempunyai daya saing yang kompetitif dan Malaysia juga merupakan negara yang telah menjadi pilihan dalam kalangan negara Arab dan Asia Oceania untuk melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi. Hal ini menunjukkan kebolehan dan kemajuan negara kita yang semakin meningkat. Menurutnya lagi, komitmen dan tujuan oleh kerajaan Malaysia yang memberikan keutamaan kepada aspek pendidikan menjadikan kualiti pendidikan negara kita Malaysia terus berada di landasan yang baik. Suasana kondusif serta prasarana terbaik di sekolah dan pusat pengajian tinggi disokong dengan peningkatan kurikulum terkini, menjadikan kualiti pendidikan negara Malaysia diiktiraf di antara terbaik di dunia. Pencapaian tersebut sebenarnya mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk menetapkan bahawa setiap rakyat menerima pendidikan berkualiti dan tidak disisihkan daripada sistem persekolahan. Hal ini kerana Malaysia akan menerusi pembangunan model insan. Malaysia akan dapat melonjakkan pencapaian sebagai negara maju pada tahun 2020. Objektif kajian ini bertujuan untuk menguji pengetahuan pelajar tentang masyarakat digital serta mencari kaedah untuk menyelesaikan isu-isu pendidikan dan dalam teknologi menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban, sama ada pada zaman prakolonial, kolonial maupun pasca kolonial. Selain itu, tugasan ini juga adalah untuk mengukur pengetahuan pelajar dalam memahami topik pembelajaran yang dipelajari, iaitu penghayatan etika dan peradaban dari aspek pendidikan dan teknologi yang kian maju dari masa ke semasa. Seterusnya, pelajar juga dapat memperolehi dan menambah ilmu dengan mencari maklumat yang tidak diketahui melalui laman web dan rujukan-rujukan yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Dari perspektif kami, kajian seperti ini dapat memberi
impak positif kepada para pelajar kerana sekaligus dapat mengetahui etika dan peradaban serta penggunaan teknologi pada zaman dahulu dan membezakan perubahannya pada zaman yang serba maju ini. Seterusnya, kepentingan kajian. Kepentingan kajian mempunyai pelbagai aspek yang luas yang boleh kita lihat. Hasil daripada kajian ini dapat menjadikan suatu pengetahuan berguna kepada semua pihak. Kepentingan kajian adalah penting untuk semua manusia, tidak kira daripada pelbagai peradaban maupun berbilang kaum dan masyarakat. Antaranya, kepentingan kajian ini adalah masyarakat digital dapat melahirkan generasi yang bijak pandai dengan adanya teknologi yang serba canggih. Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, pendidikan juga dapat membentuk generasi yang mempunyai akhlak yang tinggi dan budi bahasa yang tinggi. Selain itu, dapat melatih dan memberi ilmu pengetahuan kepada generasi muda agar mereka dapat menggunakan teknologi yang serba canggih ini dengan beretika dan bermoral dan menepati peradaban manusia agar kita dapat melahirkan generasi muda yang mempunyai akhlak yang tinggi, mempunyai ilmu pengetahuan yang terkini selaras dengan teknologi semasa dan melahirkan masyarakat yang mempentingkan etika dan budaya setempat demi menjadikan Malaysia negara yang lebih maju serta harmoni di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofaika binti Maradzi. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membicarakan tentang isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital. Isu yang pertama yang dibincangkan ialah isu penguasaan kemahiran guru-guru yang kurang terhadap pembelajaran dan pengajaran secara digital. Hal ini merupakan salah satu isu yang dibincangkan kerana kita tidak dapat nafikan yang tenaga pengajar dalam negara kita kebanyakannya adalah terdiri daripada golongan mereka yang sudah berusia. Mereka mempunyai kekurangan dalam menggunakan teknologi terkini kerana pendedahan yang kurang semasa zaman mereka dahulu. Ini kerana kemudahan teknologi adalah terhad pada zaman dahulu berbanding zaman sekarang yang serba moden. Oleh hal yang demikian, tidak menjadi tanda tanya mengapa isu seperti ini boleh berlaku di negara kita. Seterusnya, isu yang kedua ialah isu ketiadaan peranti dan jaringan internet yang sempurna terutama di kawasan luar bandar. Kita jelas bahawa penduduk kawasan luar bandar kebanyakannya tidak berkemampuan untuk memiliki laptop, telefon pintar dan juga teknologi yang lain. Selain itu, kuota internet yang terhad di kawasan kampung dan pedalaman ini juga menjadi cabaran kepada mereka. Mereka harus mencari inisiatif sendiri untuk mencari jaringan internet di kawasan bandar kerana kebanyakan daripada mereka tidak mampu untuk mempunyai kemudahan internet sendiri. Oleh itu, ini adalah merupakan antara isu terbesar dalam dunia digital. Selain itu, isu yang ketiga ialah isu persekitaran hidup yang kurang kondusif. Terdapat sesetengah ibu bapa dan keluarga yang tidak memahami keadaan anak-anak mereka yang sedang menghadirkan diri ke dalam kelas secara online. Sebagai contohnya, membuat bising dan mengabaikan anak mereka. Ini akan menyebabkan anak mereka hilang motivasi untuk belajar dan mungkin menjadi asbab kepada keputusan mereka yang teruk. Selain daripada itu juga, mereka akan turut hilang fokus dan berasa tertekan. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa persekitaran yang tidak kondusif adalah salah satu isu yang dihadapi negara kita dalam masyarakat digital ini. Seterusnya, isu yang keempat yang telah kami bincangkan ialah isu mentaliti ibu bapa, murid dan juga guru. Hal ini berlaku disebabkan pelajar-pelajar yang mengambil mudah sesi pembelajaran dan pengajaran secara online. Sebagai contohnya, terdapat sesetengah pelajar yang tidur semasa kelas dijalankan, malah terdapat juga pelajar yang bekerja sambil menghadiri kelas. Perkara ini akan melahirkan pelajar-pelajar lepasan sekolah yang tidak berkualiti untuk bangsa dan negara. Akhir sekali, isu yang terakhir ialah isu tahap keberkesanan dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran secara digital. Hal ini kerana melalui pembelajaran secara digital, tidak dinafikan bahawa pelajar lebih cepat merasa bosan berbanding secara fizikal. Oleh itu, kebijaksanaan seorang guru dalam menarik perhatian dan minat murid-murid adalah amat penting untuk menjamin tahap keberkesanan penyampaian pengajaran dan pembelajaran secara digital. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isha Syafiana binti Nahinsan dari SR 11322 akan meneruskan
Pembentangan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Antara elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan merupakan suatu usaha berterusan. Falsafah pendidikan kebangsaan juga adalah untuk memperkembangkan potensi individu. Dengan falsafah pendidikan kebangsaan, mereka dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Selain itu, elemen FPK juga adalah untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Seterusnya, FPK juga untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri serta rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada negara. Matlamat FPK ialah bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang melalui pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan juga menjelaskan bahawa pendidikan bukan sekadar untuk melahirkan tenaga kerja dan sumber manusia untuk negara semata. Selain itu, pendidikan bukan sekadar memberi tumpuan kepada aspek kognitif semata-mata. Pendidikan bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan berjiwa mulia merangkumi keempat-empat aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah pendidikan kebangsaan selari dengan konsep pendidikan Islam dalam melahirkan insan beradab, percaya kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia serta memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Tujuan FPK ialah bertujuan melahirkan insan seimbang merangkumi aspek jasmani iaitu menekankan kegiatan dalam pendidikan jasmani dan kegiatan co-curriculum. Selain itu, emosi quotient yang mendasari pemikiran kognitif kerana kognitif dipengaruhi oleh keadaan emosi yang stabil. Seterusnya, rohani iaitu menekankan dalam subjek agama dan moral di samping aktiviti keagamaan di sekolah. Di samping itu, intelek melalui subjek-subjek akademik, di samping kreativiti dalam berfikir, akhir sekali penilaian pelajar bersifat menyeluruh meliputi keempat-empat aspek di atas iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jerry. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan insan seimbang selari dengan konsep dan matlamat pendidikan dalam pendidikan Islam. Konsep dan matlamat pendidikan dalam Islam adalah untuk melahirkan insan beradab yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Insan yang adil yang sentiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak pada setiap individu yang berhak ke atas dirinya. Selain itu, insan yang baik adalah insan yang beradab atau insan abadi. Bukan sekadar menunaikan tanggungjawab kenegaraan sebagai warga negara yang baik, tetapi ia juga menunaikan hak yang paling utama terhadap Tuhan dan Rasulnya. Hak pada dirinya, ibu bapa, ahli keluarga, masyarakatnya dan alam persekitarannya. Assalamualaikum, saya Adam Aidil Luqman bin Surazi, student ID 2021602658. Saya akan meneruskan pembentangan daripada kumpulan saya tentang kesan baik dalam pendidikan masyarakat digital. Terdapat beberapa kesan baik dalam pendidikan masyarakat digital. Masyarakat dapat menjimatkan masa untuk mencari maklumat. Semua maklumat berada di hujung jari. Masyarakat boleh mencari maklumat dengan menggunakan peranti pintar sahaja. Seterusnya, penggunaan sebagai media dalam pembelajaran. Dengan media, ia dapat memudahkan pembelajaran dan pengajaran untuk berlaku antara pelajar dan guru di mana-mana sahaja. Dapat menghasilkan bahan-bahan pelajaran dan pengajaran yang lebih efisien.
masyarakat boleh melayari internet yang penuh dengan maklumat untuk mendapatkan bahan-bahan pelajaran mereka. Selain itu, dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi secara atas talian. Dengan ini, pelajar dan guru dapat berkomunikasi antara satu sama lain dengan secara lanjut. Tujuan pembelajaran. Contoh aplikasi yang boleh digunakan adalah seperti Telegram, WhatsApp dan Gmail. Teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran dapat menarik minat murid untuk belajar dengan lebih bersemangat. Terdapat pelbagai alat pembelajaran digital dan juga aplikasi untuk memudahkan pembelajaran kepada murid. Seterusnya, dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi secara atas talian. Pelajar ataupun masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dan relevan. Terdapat juga kesan buruk dengan menggunakan internet ini. Antaranya adalah para pelajar membazir masa yang menyebabkan banyak kerja-kerja tertangguh. Hal ini disebabkan oleh apabila para pelajar lalai dan leka dengan media sosial atau permainan video secara atas talian. Apabila diberi kemudahan untuk menjalankan kerja secara atas talian, kebiasaannya para pelajar akan lebih terpengaruh dengan media sosial yang memberi lebih banyak keseronokan dan perkara menarik. Sebagai contoh, remaja pada zaman kini ramai yang menggunakan aplikasi TikTok, Twitter maupun Instagram untuk mengelakkan rasa bosan semasa membuat tugasan. Bagi pelajar lelaki, mereka kebiasaannya memain Mobile Legends, PUBG juga Free Fire untuk mengelakkan rasa bosan. Selanjutnya, boleh menyebabkan kerosakan akhlak remaja serta kanak-kanak bawah umur yang di luar pengawasan ibu bapa di rumah. Terdapat iklan-iklan di setengah laman web yang berunsurkan bahan lucah serta pornografi, juga iklan-iklan berunsurkan perjudian. Remaja yang tiada pengawasan ibu bapa mudah untuk menyerap perkara-perkara yang negatif seperti ini. Kesannya, mereka akan terbiasa menggunakan bahasa seperti itu semasa bercakap dengan ibu bapa serta masyarakat luar, serta meniru aksi-aksi lucah yang ditontonnya di internet. Selain itu, penyalahgunaan internet juga boleh menyebabkan kesihatan individu terjejas, terutamanya kesihatan kepada mata. Hal ini demikian kerana ramai remaja kini akan lebih menghabiskan masa mereka di laman sosial ataupun permainan video di internet. Mata mereka akan tertumpu pada skrin telefon atau komputer riba mereka tanpa rehat dan menyebabkan mata akan merasa letih dan seterusnya mengakibatkan rabun. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terlalu ketagih bermain permainan video dan media sosial sehingga berjam-jam mata mereka terdedah kepada radiasi daripada skrin gadget-gadget tersebut. Seterusnya, boleh menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang. Hal ini menyebabkan anggota keluarga dengan perilaku ini jarang berbicara dengan anggota keluarga mereka. Bahkan jika mereka tidak terlibat dalam makan dengan anggota keluarga mereka, mereka akan dikurung di bilik sepanjang hari. Mereka juga meninggikan suara mereka jika orang tua mereka meminta mereka untuk melakukan pekerjaan rumah.
Terkadang saudara kandung bertengkar jika mereka menyela saat bermain video game. Permainan video. Penyalahgunaan internet boleh menyebabkan penyebaran berita palsu. Sebagai contoh, penyebaran berita yang dihantar melalui sistem khidmat pesanan ringkas, SMS, Gmail dan pelbagai lagi. Hal seperti ini boleh mengakibatkan perbalahan dan menjadikan keadaan negara menjadi huru-hara. Informasi dan berita palsu seringkali mengandungi bahan-bahan seperti penipuan, penghasutan dan sentimen sosial dan fitnah orang lain untuk mengurangi reputasi. Hal ini sangat merisaukan kerana sekiranya informasi yang disampaikan adalah tidak benar, ini akan memalukan individu yang berkaitan. Assalamualaikum. Nama saya Syariza Erika binti Hisham. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan iaitu bahagian rumusan kajian. Isu yang telah dibincangkan dalam kajian ini adalah tentang isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital. Oleh itu, setelah menjalankan kajian ini, kami sekumpulan mendapati bahawa kesemua objektif kajian yang telah dibincangkan telah dipenuhi dengan sempurna. Seterusnya, kumpulan kami juga dapat memahami dengan lebih mendalam dan teliti tentang isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital ini. Terdapat 5 isu yang telah dibincangkan. Antara isu yang telah dibincangkan dalam kajian ini adalah penguasaan kemahiran guru-guru yang kurang cekap kerana faktor usia, ketiadaan peranti dan jaringan internet yang sempurna, isu persekitaran pelajar yang kurang kondusif, mentaliti murid yang memikirkan bahawa belajar di dalam talian ini adalah tidak penting, dan akhir sekali keberkesanan dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang kurang baik. Seterusnya, kami sekumpulan mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini dengan baik. Di samping itu, melalui kajian ini juga akan dapat memperlihatkan kesan buruk dan kesan baik isu pendidikan dalam masyarakat digital ini dengan lebih teliti. Ianya juga akan turut memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menangani masalah ini supaya negara kita akan terus lebih maju dalam bidang pendidikan. Terdapat pelbagai kesan baik yang telah dibincangkan. Antara kesan baik yang telah dibincangkan dalam kajian ini adalah masyarakat dapat menjibatkan masa dalam mencari maklumat. Hal ini kerana semuanya di hujung jari. Seterusnya, memudahkan pembelajaran untuk pelajar kerana internet mempunyai banyak maklumat penting. Dapat menghasilkan bahan-bahan pelajaran dan pengajaran yang lebih efisien, memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi secara atas talian dan membantu mempercepatkan penyelesaian tugas-tugas pelajar, terutamanya pelajar universiti. Seterusnya, terdapat pelbagai kesan buruk yang telah dibincangkan. Antara kesan buruk yang telah dibincangkan dalam kajian ini adalah membazir waktu. Hal ini kerana mereka leka dengan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan banyak lagi. Seterusnya, kerosakan dan keruntuhan akhlak remaja kerana internet mempunyai banyak app yang tidak berfaedah. Kesihatan individu terjejas seperti sakit di bahagian mata kerana sering melihat peranti elektronik. Seterusnya, menyebabkan hubungan keluarga renggang kerana mereka hanya meluangkan masa dengan media sosial. Dan penyebaran berita palsu akan sering terjadi. Akhir sekali, semua pihak perlulah bekerjasama
dan berganding bahu supaya perkara ini dapat dibendung dengan secepat yang mungkin agar isu ini tidak berleluasa kepada generasi yang akan datang. Hal ini kerana kemajuan negara kita bergantung kepada pendidikan generasi akan datang yang akan menentukan sama ada negara kita akan terus berkembang maju atau negara akan menjadi mundur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Idrina binti Zaini. Saya akan menerangkan tentang cadangan isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan juga penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Yang pertama, terdapat cadangan yang kami dapat kemukakan dalam isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital serta penyelesaian menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Pada zaman kini, penggunaan internet semakin bertambah dan penggunaannya semakin meluas. Ada baik dan buruknya kemudahan teknologi internet. Ia bergantung kepada niat dan tujuan pengguna. Berikut adalah merupakan cadangan untuk mengurangkan kesan buruk penggunaan internet. Antara cadangan yang pertama adalah melalui ibu bapa. Ibu bapa perlulah menghadkan penggunaan internet semasa berada di rumah. Ibu bapa juga perlu sentiasa peka dan pantau penggunaan internet anak-anak serta menghadkan laman web yang boleh dilayari oleh anak-anak di bawah umur. Selain itu, ibu bapa juga boleh menukarkan tetapan di laman web Google atau Explorer anak-anak kepada parental control sehingga mereka mencecah umur 18 tahun dan ke atas. Pemberian ajaran secara moral atau ajaran agama kepada anak-anak juga dapat membantu mengurangkan penggunaan internet secara harian kerana mereka boleh perbanyakkan membaca buku-buku ilmiah untuk memperoleh banyak ilmu agama. Seterusnya, selain daripada ibu bapa, pihak sekolah juga boleh membantu dalam mengurangkan kesan buruk dalam penggunaan internet. Antaranya, guru-guru boleh membuat pemantauan ketika adanya kelas-kelas yang memerlukan penggunaan komputer, riba atau tablet untuk melayari aktiviti pembelajaran secara online. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menyekat mana-mana laman web yang tidak sesuai dilayari semasa berada di sekolah untuk mengelakkan pelajar-pelajar tidak mengakses laman-laman yang tidak berfaedah, terutamanya bagi murid-murid sekolah menengah. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh memberikan pengajaran nilai-nilai murni atau mata pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran moral seperti mata pelajaran pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Mengadakan ceramah motivasi juga boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mengajar murid-murid mengurangkan penggunaan internet seharian. Di samping itu, pihak kerajaan telah mencadangkan beberapa cadangan tentang menyelesaikan masalah isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Antaranya ialah menggunakan SMS, iaitu pesanan yang tidak menggunakan capaian internet walaupun berada di mana sahaja. Selain itu, pihak kerajaan telah menyediakan saluran TV pendidikan tanpa menggunakan capaian internet untuk meningkatkan pengetahuan para pelajar yang ketinggalan dalam pelajaran atau pelajar yang ingin bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Akhir sekali, kita perlulah bijak dalam mengurus masa ketika melayari internet. Ada masa kita perlu berehat dan ada juga masa kita perlu melakukannya. Ini juga untuk mengelakkan berlakunya kerosakan mata melihat skrin yang bercahaya selama berjam-jam tanpa henti. Selain daripada itu, kita perlulah sentiasa rasional dalam melayari internet kerana ini memberi manfaat kepada kita pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.